Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, muka surat 111, amalkan sedekah setiap pagi. Jangan lupa bersedekah pada setiap hari dengan sesuatu apapun, walaupun sedikit sahaja, dan keluarkan sedekah itu di waktu awal pagi, kerana balak tidak akan menembusi benteng sedekah. Jangan suka hampakan orang yang datang meminta di pintu rumahmu, walaupun dengan memberi sebiji kurma atau lebih kurang dari itu, kerana itu adalah hadiah Tuhan kepadamu. Jika anda tidak mempunyai apa-apa pun untuk memberinya, maka tolaklah dengan kata-kata yang manis dan lembut, dan boleh menjanjikannya di lain kali. Bila anda memberikan sesuatu kepada seorang fakir, miskin, maka lahirkanlah senyum dan gembiramu kepadanya, dan tunjukkanlah pada dirimu bahawa sebenarnya dia telah berbudi kepadamu, kerana dia telah meminta pemberianmu yang sedikit itu, yang menyebabkan anda akan menerima pahalanya yang besar, yang kalau anda memberinya dunia dan seisinya semua sekali untuk mengganti pahala yang diberikan Tuhan kerana itu, nescaya anda masih terhitung untung. Ada berita yang warid mengatakan bahawa bersedekah suatu suap makanan akan diberikan pahalanya lebih besar dari gunung Uhud. Jangan sampai yang menahanmu dari sedekah ialah takut menjadi fakir, kerana sedekah itulah yang menarik kekayaan buat dirimu. Jika dia meninggalkan suka bersedekah, itulah yang menarik kefakiran kepada dirinya, sehingga jika ada orang yang merasakan bahawa dunia sedang lari daripadanya, jika dia mula bersedekah, nescaya dunia yang lari tadi akan datang kembali berlimpah ruah kepadanya semua, dan akan menambah yang seumpama itu lagi. Sedekah itu ada faedahnya. Ketahuilah bahawa sedekah itu ada banyak manfaatnya, baik yang segera, iaitu di dunia, apatah lagi yang ditangguhkan, iaitu di akhirat. Di antara manfaatnya yang segera, iaitu di dunia, dia akan menambah rezeki, memanjangkan umur, menjauhkan dari mati yang celaka, menyebabkan kesihatan badan, serta menambah keberkatan pada harta yang disedekahkan itu. Adapun manfaat yang ditangguhkan, iaitu di akhirat, dia akan memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api di dunia, dan dia akan dilindungi suatu teduhan di hari kiamat yang menjadi tabir dari siksa dan lain-lain lagi dari banyak manfaatnya. Wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Tidak ada yang boleh mengambil peringatan, tiada yang dapat mengambil peringatan melainkan orang yang sedar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad setelah membahaskan perihal salat dan perkara-perkara yang terkait dengan as-salah, kemudian membahaskan tentang perihal zakat, yang mana ianya rukun ketiga setelah as-salah, yang mana sentiasa diiringi sebutan zakat ini dengan as-salah, ataupun diiringi sebutan salat itu bersama sedekah ataupun zakat, yang mana kita sebutkan zakat itu terbahagi kepada dua, zakat harta dan juga zakat badan, yang telah kita bahaskan dalam pengajian yang lalu. Kemudian disebutkan tentang as-sadaqah, yang mana sedekah merupakan amalan sunat yang terkait dengan zakat, seperti mana solat itu ada yang fardu dan ada yang sunat. Begitu juga ibadah yang dilakukan oleh duit ini, ada yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada yang digalakkan ataupun dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebutkan bahawa sedekah itu
yang afdal adalah diberikan kepada kaum kerabat ataupun mereka-mereka yang dekat dengan kita. Kemudian bersedekah itu yang afdal adalah untuk memberikan perkara yang terlebih kita sukai. Makin kita suka sesuatu perkara, makin kita mempunyai hubungan kepada perkara tersebut, maka kalau disedekahkan perkara itu, maka lebih mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebutkan bahawa sedekah itu dianjurkan untuk dikeluarkan secara sembunyi. Sedekah yang sembunyi itu lebih mudah untuk diterima, menjadi asbab untuk mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih terselamat daripada riak dan menunjuk-nunjuk ataupun berbangga diri dan sebagainya. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan bahawa sedekah ini bagus dilakukan di awal pagi, kerana sedekah di waktu pagi ini akan menjadi halang kepada segala keburukan yang mungkin berlaku pada hari tersebut. Wa bakir bihi fa innal bala la yatakhattas sadaqah, dan cepatkanlah mengeluarkan zakat di waktu pagi ataupun sedekah di waktu pagi itu, kerana sedekah tidak akan dapat ataupun balak tidak akan dapat menembusi benteng sedekah. Disebutkan ada satu orang alim ada satu orang alim ni, setiap hari dia akan suruh ahli keluarga dia keluarkan sedekah di awal pagi. Walhasil tiba di waktu petang dapat khabar berita bahawa anaknya, yang mana dia hanya satu je anak tunggal, jatuh dan patah kaki. Jadi bila anak dia jatuh dan patah kaki, dia bertanya kepada ahli keluarga dia, orang rumah dia, adakah zakat hari ini dikeluarkan ataupun sedekah hari ini dikeluarkan tepat di awal pagi ataupun tepat pada waktunya. Maka dikatakan terlambat. Zakat ataupun sedekah, sedekah itu lambat dikeluarkan pada hari tersebut. Maka orang alim itu mengatakan disebabkan itu balak musibah berlaku. Wahakadha keyakinan orang-orang salih, keyakinan orang-orang alim, jikalau sedekah itu dikeluarkan pada waktunya di awal pagi, insya-Allah akan menjadi asbab perlindungan daripada keburukan untuk hari tersebut. Naam. Dan kemudian disebutkan kalau ada orang datang minta sedekah dan sebagainya, maka kita perlu untuk jaga adab. Allah Subhanahu wa taala beri kita rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan rezeki, maka jangan sampai rezeki yang diberikan oleh Allah, rezeki yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang sombong, orang yang bangga diri, merasakan diri ini lebih mulia daripada orang lain hanya dengan pemberian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu untuk kita jaga adab, jangan kita marah. Mungkin orang tu datang dah 5 kali, 10 kali, 20 kali, akan tetapi kalau kita tak nak bagi, kita jangan tunjukkan muka yang marah ataupun mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak selayaknya diperkatakan oleh orang Islam. Naam. Sama ada kita nak bagi ataupun tidak, itu hak kita. Akan tetapi kalau nak diberikan, maka beri dengan senyuman, beri dengan tidak diikuti dengan kata-kata yang kasar. Dan kalau tidak diberikan pun, tolak dengan senyuman dan tolak dengan perkataan yang lemah lembut. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang baik dan memberikan kemaafan itu lebih baik daripada memberi sedekah yang diikuti dengan caci maki. Dia bagi tapi lepas tu dia marah-marah, dia bagi lepas tu dia buat muka tak puas hati dan sebagainya. Mengatakan perkataan yang baik ataupun mengingatkan seseorang untuk melakukan perkara yang baik ataupun memaafkan orang, itu lebih baik daripada dikeluarkan sedekah diikuti dengan perkataan yang menyakitkan hati. Allahu Akbar. Naam, pada waktu yang sama dalam Islam kita digalakkan untuk tidak biasakan diri untuk meminta-minta. Kita digalakkan untuk biasakan diri agar tidak meminta-minta, sehingga terkadang
sifat meminta-minta itu ataupun suka menunjukkan kesusahan kepada orang lain dengan harapan mendapat pertolongan daripada orang lain, itu merupakan sifat yang tidak digalakkan. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya menunjukkan kefakiran kita ini, keperluan kita, hajat kita, apa yang kita perlukan seharian itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berdoa dan bermunajah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha selagi mana kita mampu untuk berusaha, menggunakan asbab dunia ataupun asbab bekerja untuk mendapatkan rezeki, dan juga menggunakan asbab amalan-amalan untuk mendapatkan rezeki. Antara asbab untuk mendapatkan rezeki daripada amalan-amalan adalah bacaan Yasin, antaranya dengan menjaga solat fardu dengan berjemaah di awal waktu, antaranya dengan membaca surah Waqiah, antaranya dengan bersedekah dan sebagainya. Maka amalan-amalan tersebut, amalan-amalan akhirat tersebut menjadi asbab untuk dipermudahkan urusan dunia. Jadi jangan kita biasakan untuk meminta-minta, bahkan digalakkan untuk menjaga maruah kita ini daripada meminta-minta kepada orang lain. Disebutkan dalam riwayat bahawa orang yang suka meminta-minta di dunia, di akhirat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan mukanya itu tidak ada kulit ataupun tidak ada daging pada mukanya. Kerana apa? Kerana orang ni tak malu dekat dunia nak minta kepada orang lain, dan perasaan malu ini dirasai pada wajah, dirasai pada kulit muka seseorang ataupun daging di muka seseorang. La ilaha illallah. Maka sahabat-sahabat Nabi SAW, walaupun mereka memerlukan dan sebagainya, akan tetapi mereka tidak minta. Ashabus suffah, iaitu mereka yang ingin mendampingi Rasulullah SAW, ataupun mungkin mereka tidak mempunyai tidak melakukan pekerjaan kerana ingin mendampingi kepada Rasulullah SAW, walaupun terkadang berada dalam keadaan yang mendesak daripada makanan dan sebagainya, tapi mereka tidak meminta kepada sesiapa pun. Walaupun sahabat dengan sahabat, sebagai contoh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah, ada satu kisah yang mana satu hari, bahkan banyak hari yang dia berlapar, akan tetapi ada satu hari yang mana beliau berada dalam keadaan sangat lapar sehingga mendatangi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kononnya ingin bertanyakan sesuatu perkara, tapi dalam hatinya mengharapkan sedikit pemberian tapi tidak dapat. Walhasil di penghujungnya mendapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat makanan ataupun minuman susu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti mana seseorang itu digalakkan untuk tidak meminta, apabila seseorang itu ingin memberikan kepada orang lain juga, bila kita nak cari kepada siapa kita nak infak, maka carilah orang yang tidak meminta-minta. Orang itu berada dalam keperluan, memerlukan, akan tetapi masih lagi dia tidak meminta. Selagi mana dia boleh berusaha, dia berusaha dan tidak meminta. Orang-orang macam ni, kalau kita jumpa, kalau kita kenal, kalau kita tahu, maka kita berikan pertolongan kepada mereka, kerana mereka itu pandai menjaga daripada adab syariah, adab agama, walaupun memerlukan tapi tidak meminta. Dan pada waktu yang sama, kita pula yang mempunyai, jangan pula kita beri bila orang minta. Kalau orang tak minta, kita tak bagi. Kita nampak orang tu perlukan dan sebagainya, dalam keadaan dia ataupun dalam hal dia tu, kita boleh dapat rasakan bahawa dia memerlukan, ataupun ada isyarat-isyarat yang ditunjuk yang menunjukkan bahawa dia memerlukan, tapi dia segan nak minta directly. Kalau boleh, kita berikan sebelum dia minta. La ilaha illallah. Lisaili wal mahrum. Dikatakan bahawa orang-orang salih ni, duit mereka itu adalah untuk orang yang meminta, wal mahrum, dan juga orang yang menjaga diri daripada meminta. Dalam kehidupan kita pun, kita biasanya kalau kita berbual dengan kawan-kawan dan sebagainya, melalui perbualan yakni kita punya casual talk dengan orang lain, kita boleh dapat tahu keadaan kehidupan dia, kerja dia macam mana, berapa orang yang dia sara, bagaimana keadaan kehidupan dia, apa keperluan yang mendesak dan sebagainya, sehingga melalui perbualan tersebut kita dapat tahu. Begitu juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Rasulullah akan bertanyakan keadaan as-sahabah, yakni berapa orang di rumah mereka, bagaimana keadaan mereka, dan apabila Nabi tahu mereka ini memerlukan, maka akan diberikan bantuan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga
disebutkan tentang cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Hussein. Beliau menyara kurang lebih 100 hingga 200 orang-orang fakir dan miskin yang berada di kota Madinah. Setiap hari dia akan, di waktu malam, dia akan hantarkan barang-barang keperluan untuk orang-orang yang dirasakan memerlukan. Maksudnya apa? Dibuat study, dibuat bancian. Ini rumah ni berapa orang, dia ni suami dia kerja apa, orang rumah dia buat apa dan sebagainya. Jadi bila dia rasa orang ni mungkin gaji yang dia dapat itu tidak mencukupi daripada keperluan, daripada saraan hidupnya, maka diberikan bantuan kepada kurang lebih dekat 200 keluarga di sekeliling kota Madinah. Siapa yang buat bantuan ini? Cucunya, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wahai anak Adam, unfiq alaik, berilah bantuan kepada orang lain, sesungguhnya kamu akan diberi bantuan ataupun kamu akan diberikan nafkah kepada kamu. Disebutkan dalam riwayat juga, ma tala'ati syamsu illa wa ala jambaiha malakan yaqulu ahaduhuma, tidak terbit matahari melainkan bersama matahari tersebut ada dua orang malaikat yang akan mengatakan ataupun berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhanku, berilah orang yang memberi itu gantian kepada apa yang diberikan daripada sedekah. Dan malaikat lagi satu akan berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, hancurkanlah, rugikanlah orang-orang yang menyimpan daripada duit mereka itu kerana bakhil, kerana sifat kedekut. Dalam hadis lain disebutkan, ma naqasa malin min sadaqah, tidak kurang harta itu daripada bersedekah. Maksudnya kalau kita bersedekah dengan ikhlas, kita bersedekah kerana ingin mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan manfaat kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya duit itu tidak akan berkurangan, bahkan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, takutilah, peliharalah diri kamu itu daripada api neraka walaupun dengan separuh biji kurma. Fa'ilam tajiduha, kalau separuh biji kurma pun kamu tidak dapati, kamu tak ada, maka peliharalah diri kamu itu dengan mengatakan perkataan yang baik-baik, kerana perkataan yang baik-baik itu juga adalah sedekah. Dalam hadis lain Nabi SAW juga menyebutkan, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq, jangan kamu meremehkan apa-apa pemberian, apa-apa perbuatan yang baik itu, walaupun dengan berjumpa sahabat kamu, saudara kamu dengan muka yang manis, iaitu dengan senyuman. Wa tasaddaq kulla yawmin bi syai'in wa in qal, dan kalau boleh bersedekahlah kamu setiap hari, walaupun sedikit. Dan dalam hadis juga menyebutkan, walau kamu memberi makanan untuk orang rumah, untuk isteri kamu, memberikan makanan kepada anak-anak kamu juga, itu dianggap sedekah. Waj'alhu min awwalin nahar fa innal bala' la yatakhatta as-sadaqah. Dan kemudian Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan di sini, sedekah itu mempunyai faedah di dunia dan di akhirah. Antara faedah-faedah bersedekah dekat dunia ini, seperti yang kita sebutkan, bertambah rezeki, akan dipanjangkan umur, mengelakkan mati dalam keadaan su'ul khatimah, diberikan kesihatan kepada tubuh badan. Bahkan sekarang ni kita berada dalam musim Covid dan sebagainya, Nabi SAW bersabda, dawu mardakum bis sadaqah, ubatilah penyakit kamu itu, ataupun ubatilah orang-orang yang mempunyai penyakit dengan bersedekah. Maka kalau kita berada dalam tengah sakit dan sebagainya, maka dianjurkan, lebih digalakkan oleh Rasulullah untuk kita bersedekah. Ini setiap hari kita niat, kita bagi sedekah, dengan kita niatkan, ya Allah, moga-moga dengan berkat sedekah ini disembuhkan, aku diberikan kesembuhan daripada penyakit tersebut. La ilaha illallah. Dan bertambah berkat pada rezeki kita. Dengan kita bersedekah, makin bertambah berkat. Berkat itu apa? Berkat itu jika diletakkan pada sesuatu perkara, maka akan bertambah banyak manfaatnya. Bertambah banyak manfaatnya. Dan rezeki itu bukan pada harta sahaja. Pasangan kita, ada isteri,
Ada pasangan, itu rezeki daripada Allah. Ada anak-anak, rezeki daripada Allah. Anak-anak pasangan kita ataupun anak-anak kita diberikan kesihatan, rezeki daripada Allah. Anak-anak kita diberikan kepandaian, diberikan sifat salih, diberikan taat, sifat taat kepada kedua ibu bapa dan sebagainya. Itu semua dianggap rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan rezeki juga ada yang zahir, ada yang batin. Rezeki yang zahir itu daripada harta, daripada pakaian, daripada tempat tinggal, daripada kenderaan dan sebagainya. Adapun rezeki yang batin, yang lebih mahal, lebih bernilai, lebih berharga, iaitu daripada keimanan. Dimantapkan keimanan kita, dikuatkan keyakinan kita, diberikan sifat tawaduk, diberikan sifat ikhlas, diberikan sifat berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada makhluk. Itu semua dianggap sebagai rezeki. Naam, dan di akhirat pula dengan bersedekah ianya menghapuskan dosa kita, menjadi payung di hari akhirat dan menjadi penghalang daripada azab api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu antara golongan yang mendapat naungan di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar pada hari yang mana tidak ada naungan melainkan naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang memberikan sedekah dari tangan kanan, yang mana tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melipat gandakan sedekahnya di bulan Ramadan, seperti mana yang kita akan bahaskan pada pengajian ataupun pada perihal yang akan datang ini. Maka tak lama lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala al-qiyam was-siyam wa hafazna min al-atham ya dzal jalali wal ikram. Dan yang terakhir, selain daripada amalan bersedekah, kita juga digalakkan untuk memberikan hadiah. Tahadu tahabu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berilah hadiah antara satu dengan yang lain, maka ianya akan mendatangkan kecintaan antara satu dengan yang lain. Bahkan sebahagian ulama mengatakan bahawa pahala memberi hadiah adalah lebih besar daripada pahala memberi sedekah. Kerana apa? Kerana melalui hadiah ini akan mendatangkan sifat kasih sayang di antara pemberi dan penerima. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita taufik untuk mengamalkan daripada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian perihal seterusnya, perihal amal kebajikan. Perbanyakkanlah amalan kebajikan. Wahai saudaraku, hendaklah anda memperbanyak amalan-amalan yang baik, terutama sekali pada bulan Ramadan, kerana pahala yang sunat pada bulan ini sama dengan pahala yang fardu pada selainnya. Selain itu, pada bulan Ramadan kerap berlaku kemudahan dan kecergasan untuk membuat amalan-amalan yang baik yang jarang-jarang berlaku pada bulan-bulan yang lain. Sebab jiwa yang malas untuk membuat kebajikan itu telah terpenjara disebabkan lapar dan dahaga. Manakala syaitan yang suka menghalang dari perbuatan yang baik itu sedang terantai, dan pintu-pintu neraka sedang tertutup, padahal pintu-pintu syurga pula sedang terbuka luas. Kemudian ada pula penyeru yang menyeru pada setiap malam dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya, ya baghiyal khairi halumma wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai orang-orang yang mahu berbuat baik, segera kerjakanlah. Segerakanlah pekerjaan tersebut. Wahai orang yang mahu membuat jahat, berhentilah daripada perbuatan tersebut. Lantaran itu, hendaklah anda tidak menarik diri pada bulan yang mulia ini kepada selain dari amalan-amalan akhirat semata, dan jalan masuk ke dalam kerja-kerja dunia. Dan jangan masuk ke dalam kerja-kerja dunia kecuali yang perlu sahaja. Kemudian jadikanlah semua urusan kerjamu pada bulan-bulan yang lain saja, supaya anda mendapat kelapangan yang penuh pada bulan Ramadan ini untuk kerja ibadat sahaja. Ingat, jangan lupa pula dengan 10 hari yang terakhir dari bulan ini untuk anda jadikan masa khusus untuk menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja, serta melazimkan ibadah padanya sepenuhnya. Sampai kalau boleh anda tidak keluar lagi daripada masjid pada 10 hari yang terakhir itu untuk beribadah, maka itulah yang paling baik sekali. Naam, di sini Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengingatkan kita untuk memperbanyakkan daripada amalan-amalan
baik amalan-amalan salih, yang mana amalan-amalan salih itu merupakan bekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kamu dengan bekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan sesungguhnya bekalan yang terbaik itu adalah bertakwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan mata wang yang akan kita bawa menuju ke negeri akhirat, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal dengan amalan salih daripada golongan lelaki ataupun perempuan sedang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, falanuhyiyannahu, kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik kepadanya. Wala najziyannahum ajrahum, dan kami akan membalas kepada mereka dengan balasan bi ahsani ma kanu ya'malun. Subhanallah. Allah berikan kehidupan yang baik di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala membalas, disebutkan dalam riwayat bi ahsani ma kanu ya'malun. Ni maksudnya apa? Allah akan berkata kepada para malaikat, wahai malaikat, kamu tengok apa amal ibadah yang paling sempurna yang dilakukan oleh hamba-Ku, maka dengan ganjaran ibadah yang paling sempurna dia lakukan, engkau berikan segala amalannya itu diganjarkan mengikut kadar kesempurnaan amalannya yang paling sempurna. Kemudian setiap amalannya itu diberikan pahala mengikut amalan yang paling sempurna tu. Subhanallah. Walaupun iaitu ada yang bagus, ada yang tak bagus, ada yang sederhana, akan tetapi Allah kata kat malaikat, tengok amalan yang paling bagus, kemudian engkau ganjarkan setiap daripada amalannya itu, walaupun ada yang tak bagus, ada pun yang sederhana, semuanya dengan pahala yang sempurna. Itu merupakan kemurahannya Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu dilakukan oleh mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kehidupan yang baik di dunia. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul, jawablah, sahutlah panggilan Allah dan Rasul, yang mana ianya akan memberikan kehidupan kepada kamu. Maksudnya kehidupan yang hakiki itu adalah apabila kita mentaati perintah Allah. Adapun orang-orang yang tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, nampak macam mereka hidup best, tapi pada hakikatnya mereka tidak ada kehidupan. Ianya hanyalah gambaran sahaja, tapi pada hakikatnya tidak ada ketenangan, tidak ada kenikmatan. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkaru al-insanu anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan dosa pada hari kiamat nanti akan mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya kalau aku membuat persiapan, aku membawa bekalan yang baik untuk kehidupan aku. Sekarang tu dikata apa? Akhirat itulah kehidupan aku. Maksudnya kehidupan yang hakiki itu adalah di negeri akhirat. Makin banyak kita lakukan amalan soleh, makin banyak pemberian yang akan kita terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemberian yang hissi, baik pemberian yang maknawi. Pemberian yang boleh kita lihat ataupun pemberian yang tidak dapat kita lihat. La ilaha illallah. Naam. Satu hari ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu amalan. Maka Rasulullah menjawab bahawa kamu akan mendapat sekian-sekian pahala, sekian-sekian balasan. Maka sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, maka aku akan perbanyakkan daripada ibadah tersebut. Maka Rasulullah pun menjawab, maka Allah pun akan menambah ataupun memberikan memperbanyakkan daripada pemberian tersebut. Maksudnya Allah tidak pernah jemu untuk memberi selagi mana kita tidak menjemu, selagi mana kita tidak merasa jemu untuk beribadah kepada Allah. Makin kita beribadah, makin banyak diberikan, makin banyak ganjaran, makin banyak yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku menyediakan buat hamba-hambaku yang saleh itu apa
mala ainun ra'at, mata tidak pernah melihat daripada kenikmatan tersebut, wala udhunun sami'at, telinga tak pernah dengar, wala khatara ala qalbi bashar, dan perkara-perkara yang tidak pernah terlintas pada fikiran manusia. Dalam hadis disebutkan, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, sesungguhnya apa yang sesungguhnya yang akan diambil kira di akhirat adalah amalan kamu yang mana akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana diperintahkan malaikat untuk mencatat. Maka amalan-amalan tersebut setelah dicatat akan disimpan untuk negeri akhirat. Barang siapa yang mendapati bahawa amalan kehidupan dia itu menjalankan kehidupan yang baik, melakukan amalan kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur. Adapun kalau dia mendapati bahawa dia melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan dia salahkan melainkan dirinya sendiri. Man amila salihan fali nafsih, barang siapa yang melakukan amalan soleh, maka itu untuk dia, kebaikannya itu kembali kepadanya. Wa man asaa fa alaiha, adapun kalau dia buat kezaliman, dia buat kesalahan, maka itu pun untuk diri dia, untuk menerima daripada balasan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillahi tabaraka wa taala. Disebabkan itu, orang yang paling bersemangat dalam ibadah, yang mana tugas antara matlamat dihantarnya Rasulullah itu di atas muka bumi ini adalah sebagai qudwah hasanah, sebagai pemimpin, sebagai role model, ataupun sebagai tauladan untuk kita tauladani. Rasulullah orang yang paling bersemangat dalam ibadah, walaupun baginda maksum, dipelihara daripada segala dosa, tidak ada dosa, ijma', tak ada dosa. Para nabi semua maksum, para rasul semua maksum, apatah lagi ulul azmi, apatah lagi ketua kepada ulul azmi. Kemudian mereka juga dijamin syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengatakan, akulah orang yang pertama akan masuk, akan ketuk pintu syurga dan akan masuk ke dalam syurga orang yang pertama. Akan tetapi, walaupun telah diberikan segala jaminan, segala kemuliaan, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah, ana akramul awwalina wal akhirina ala Allah, aku orang yang paling mulia daripada galangan yang terdahulu ataupun yang terkemudian. Akan tetapi Nabi masih lagi berterusan istiqamah, masih lagi bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, sehingga Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kenapa beribadah sampai bengkak kaki, sedangkan Nabi tak perlu nak beribadah sampai bengkak kaki. Maka dijawab, afala akunu abdan syakura, salahkah untuk aku menjadi seorang hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ditunjukkan bahawa bersyukur itu bukan hanya dengan lidah, akan tetapi syukur itu dilafazkan pada lidah, dirasakan, dirasai sifat syukur itu, sifat berterima kasih itu dalam hati. Kemudian ditunjukkan sifat syukur itu dengan perbuatan kita, dengan bersungguh-sungguh melakukan ketaatan dan bersungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan yang biasa, maka bulan-bulan apabila tiba bulan Ramadan, maka lebih aula untuk kita memperbanyakkan, lebih aula untuk kita bersungguh-sungguh untuk memperbanyakkan ibadah di bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala punya sale melipat gandakan pahala ini. Terkadang dilipat gandakan kerana waktu, terkadang dilipat gandakan kerana tempat, terkadang dilipat gandakan kerana orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terkadang Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan pahala seseorang itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang dia, maka Allah lipat kali gandakan dia. Subhanallah. Tapi secara umumnya Allah Subhanahu wa taala akan berikan double ataupun diberikan bonus itu pada tempat yang mulia, seperti kalau kita tahu sembahyang dekat Kaabah, dekat Makkah, dekat Masjidil Haram, satu rakaat akan dilipat gandakan 100,000. Satu rakaat sama macam kita solat 100,000 rakaat. RM1 kita sedekah dekat Masjidil Haram sama macam kita sedekah 100,000. Wahakadha, satu tasbih macam kita buat 100,000 tasbih. Itu bila Allah lipat kali gandakan
Allah berikan bonus pada tempat. Terkadang Allah lipat gandakan kerana waktu, seperti hari-hari mulia, malam Jumaat, malam raya, malam pertama daripada Rejab, malam nisfu Sya'ban, bulan Ramadan. Maka pada hari-hari tersebut dilipat kali gandakan, seperti yang disebutkan Imam Haddad ini, amalan sunat sama dengan pahala fardu di bulan Ramadan, dan amalan fardu dilipat kali gandakan berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dilipat kali gandakan kerana tempat, dilipat kali gandakan pahala kerana waktu, dan dilipat kali gandakan kerana orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Maka orang-orang yang dikasihi oleh Allah ni, dahlah dia pergi tempat tu atau dia berada pada bulan tu, dilipat kali gandakan. Contohnya, dia pergi buat umrah di bulan Ramadan, ataupun 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, dahlah dilipat kali gandakan waktu dan tempat. Kemudian disebabkan dia ni orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bulan-bulan biasa dekat tempat-tempat biasa pun dilipat kali gandakan pahalanya, apatah lagi bila dia berada di tempat mulia. Maka kita tak boleh nak bayangkan berapa banyak lipat ganda yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikasihi, sehingga dikatakan bahawa setengah-setengah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala ini, setiap harinya dia punya ganjaran itu, dia punya bonus yang dia dapat daripada Allah seperti malam Lailatul Qadar. Setiap hari, bayangkan, setiap hari adalah seperti Lailatul Qadar. Apatah lagi bila dia tiba pada malam Lailatul Qadar, berapa banyak lipatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana sallallahu alaihi wasallam yajtahid fi Ramadan ma la yajtahid fi ghairih. Nabi bersungguh-sungguh dalam beribadah pada bulan Ramadan, tidak seperti kesungguhan baginda di bulan-bulan lain. Walaupun Nabi pada bulan-bulan lain pun bersungguh-sungguh, tapi pada bulan Ramadan bertambah-tambah. Wa yajtahid fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahid fi ghairiha min Ramadan. Dan Nabi SAW bersungguh-sungguh beribadah pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, tidak seperti ibadahnya pada malam-malam lain dari bulan Ramadan. Nak tunjukkan kepada umatnya kesungguhan baginda Rasulullah dalam beribadah pada bulan Ramadan, pada waktu-waktu yang dimuliakan Allah, pada waktu-waktu yang dilipat gandakan Allah akan pahala. La ilaha illallah. Kenapa mudah untuk kita buat ibadah di bulan Ramadan? Kerana syaitan dipenjarakan, kita pun lapar dan dahaga, dan tak ada halangan ataupun tak ada kesibukan untuk nak buat preparation makanan, ataupun untuk nak ambil masa untuk nak makan dan sebagainya. Maka kita ada banyak masa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka persiapan ataupun perhiasan-perhiasan yang Allah berikan pada bulan Ramadan, anugerah-anugerah yang Allah berikan pada bulan Ramadan itu, yang dapat manfaatnya adalah manusia dan jin. Kita lah untuk menggunakan manfaat yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Kalau kita tak ambil manfaat, maka kita rugi. Kita rugi berada pada bulan Ramadan, bulan Ramadan diberikan Lailatul Qadar, tapi tidak mengambil faedah daripadanya. Disebutkan sepanjang tahun, iaitu waktu mustajab di waktu malam itu, iaitu suku malam yang terakhir, ataupun waktu sahur lah, kira 2 jam sebelum subuh tu waktu yang mustajab doa. Tapi pada malam Jumaat, daripada maghrib sampai ke subuh dikabulkan doa, diberikan waktu mustajab untuk berdoa. Tapi pada bulan Ramadan, daripada malam pertama, malam Ramadan, sehinggalah malam raya itu, setiap malam itu daripada masuk waktu maghrib sehingga ke subuh itu merupakan waktu ijabah, waktu yang diberkati untuk kita berdoa, waktu yang diberkati untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan kita sia-siakan waktu tersebut. Kita plan daripada sekarang apa yang kita ingin lakukan pada bulan Ramadan, sehingga sebelum kita masuk pada bulan Ramadan, kita dah ada plan, dah ada niat yang banyak untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikatakan bahawa orang yang berjaya di bulan Ramadan adalah orang yang telah melakukan niat-niat, yang telah menghadirkan niat yang banyak sebelum masuk bulan Ramadan. Kemudian Imam Haddad
menyebutkan di sini, jangan tinggalkan solat tarawih. Kemudian hendaklah anda lazimkan diri untuk bersolat tarawih pada setiap malam dari bulan Ramadan. Biasanya pada setengah-setengah tempat orang bersolat tarawih terlalu ringkas sekali sehingga ada kalanya orang itu terpaksa meninggalkan setengah-setengah rukun solatnya. Apatah lagi dengan sunat-sunatnya. Tetapi yang biasa dilakukan oleh para salaf salih membahagikan bacaan Al-Quran semua sekali dari awalnya hingga ke akhirnya pada solat ini. Mereka membaca setiap malam sebahagian daripadanya hingga mengkhatamkan Al-Quran itu pada malam-malam akhir bulan Ramadan. Jika boleh ikutilah amalan mereka itu supaya kamu dapat bahagian keuntungan diri dari amalan begini. Kalau tidak, maka jangan sampai tertinggal untuk menyempurnakan rukun-rukun solat padanya serta menjaganya agar dapat ditunaikan solat ini dengan baik. Naam. Imam Haddad mengingatkan kita tentang solat tarawih. Solat tarawih antara solat-solat sunat yang dianjurkan untuk berjemaah dan ianya mempunyai waktu yang khusus, iaitu solat tarawih itu hanya dilakukan pada bulan Ramadan dan dianjurkan untuk dilakukan berjemaah dan waktunya bermula daripada selepas solat isyak sehingga sebelum terbit fajar sadiq. Maksudnya solat tarawih itu boleh dilakukan daripada selepas solat isyak sehingga sebelum masuk waktu subuh. Naam, dan solat tarawih itu dilakukan 2 rakaat. Walaupun solat sunat lain boleh kalau kita nak buat 4 rakaat 1 salam, 6 rakaat 1 salam, 10 rakaat 1 salam, 100 rakaat 1 salam, tapi dari solat tarawih kita kena buat 2 rakaat 1 salam. Setiap 2 rakaat 1 salam. Tak boleh kita nak tambah 4 rakaat 1 salam. Tak boleh. Tidak dianggap sebagai solat tarawih. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang qiyam di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Dan ulama menyebutkan walaupun bermaksud qiyam menghidupkan di waktu malam ini, maknanya luas. Solat isyak berjemaah dan solat subuh berjemaah termasuk, orang ni akan termasuk daripada orang-orang yang menghidupkan malam Ramadan. Tapi para ulama menyebutkan secara khusus qiyam di sini bermakna solat tarawih. Maka barang siapa yang qiyam solat tarawih di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran, akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Dan solat sunat tarawih ini adalah sunat muakkadah. Akan tetapi perlu diberikan perhatian juga solat rawatib, iaitu solat sunat sebelum qabliyah ataupun ba'diyah fardu itu lebih afdal daripada solat tarawih. Maksudnya apa? Maksudnya bukan kita tinggalkan satu, kita buat satu. Tak. Kadang-kadang ada orang bulan Ramadan tarawih, masya-Allah, dia tak tinggal. Tapi rawatib dia tak jaga. Pada sepanjang tahun dia jaga rawatib, tapi bila masuk bulan Ramadan, kadang-kadang lepas maghrib tak ada masa, lepas isyak tak ada masa, kadang-kadang datang masjid terlambat, jadi dia tertinggal daripada rawatib. Dia hanya melakukan solat tarawih. Yang dianjurkan adalah untuk dilakukan kedua-duanya. Dan kaedah para ulama ataupun kaedah fiqhiyah disebutkan bahawa setiap solat itu lebih afdal apabila dilakukan secara berjemaah kecuali rawatib. Maksudnya secara umum solat sunat itu apabila dilakukan secara berjemaah ianya lebih afdal daripada solat sunat yang tidak dilakukan secara berjemaah. Tetapi solat sunat rawatib ni special. Qabliyah dengan ba'diyah ni special, walaupun ianya tidak dilakukan secara berjemaah, tapi ianya lebih afdal daripada solat sunat yang dilakukan secara berjemaah, contohnya seperti solat tarawih. Naam, dan terkadang orang-orang yang ada banyak masa terluang, dia tak ada kerja, setiap tahun datang bulan Ramadan dia akan bahaskan, adakah solat tarawih ni 8 ke 20, 8 ke 20, mana yang lebih afdal, apakah kata ulama dan sebagainya. Padahal daripada zaman as-sahabah mereka telah agree, mereka dah sepakat bahawa solat tarawih ni 20 rakaat. Dan orang-orang salih, para ulama daripada zaman as-sahabah sehingga sekarang ini, tak ada mereka semua bersepakat bahawa solat tarawih itu adalah 20 rakaat.
Kalaupun kita tak mampu nak buat 20 rakaat, khalas, kita mengaku bahawa kita tak mampu nak buat 20. Kadang-kadang kita penat, kadang-kadang sakit, buat 8 dan sebagainya. Tapi tak perlu untuk nak kita justify, oh tak, pendapat yang paling tepat itu adalah 8 rakaat kerana tu, kerana ni dan sebagainya. Khalas, kita tak mampu buat 20, tak apa. Tapi jangan pula kita nak kelirukan orang lain dengan pendapat-pendapat yang mana mengatakan, oh bukan 20, sebenarnya 8 dan sebagainya. La ilaha illallah. Dan yang dianjurkan agar supaya kita menjaga daripada roh sembahyang. Apa itu roh sembahyang? Adalah khusyuk dan khuduk. Lau khasha'a qalbu hadha la sakanat jawarihuh. Kalau hati orang itu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti solatnya juga akan, tubuh badannya juga akan tenang. Maka kita jaga, jangan sampai kita pilih tempat nak sembahyang tarawih itu sebab tempat ni habis cepat. Tak ada, kita nak beribadah dengan keadaan tenang dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dianjurkan dan digalakkan kalau kita dapat mengkhatamkan bacaan Al-Quran di dalam sembahyang. Kita dapat mendengar satu khatam daripada Al-Quran itu di dalam sembahyang, seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang salih. Bahkan mereka akan bahagi-bahagikan, bahkan akan memilih untuk mengkhatamkan Al-Quran pada malam-malam yang ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Dipilih malam-malam tersebut untuk mendapatkan keberkatan dengan harapan iaitu malam tersebut bertembung dengan malam Lailatul Qadar. Maka doa pada penghujung khataman Al-Quran atau bacaan Al-Quran itu dihadiri oleh banyak malaikat, dan kalau malam itu malam Lailatul Qadar juga akan turun malam malaikat yang ramai. Ada juga yang memilih untuk melakukan khatam Al-Quran itu pada malam ke-17, malam Nuzulul Quran. Akan tetapi itu berbalik kepada kemampuan masing-masing. Mampu untuk khatam malam 17, maksudnya kalau nak khatam malam 17 tu satu malam kena baca kurang lebih 2 juzuk. Baca satu malam 2 juzuk boleh khatam malam 17. Tapi kalau kita tak mampu, kita buat khatam malam 27 ataupun malam 29, jadi tidak memberatkan. Wahakadha. Dan kalau kita tak mampu untuk baca Al-Quran di dalam sembahyang, mengkhatamkan bacaan Al-Quran di dalam sembahyang, jangan sampai kita tinggalkan khataman bacaan sendiri di bulan Ramadan. Paling kurang 1 khatam. Lebih baik kalau kita dapat 2 atau 3 khatam dalam bulan Ramadan. Kita kosongkan, seperti yang kata Imam Haddad, kita kosongkan waktu di bulan Ramadan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa perkara dunia yang mungkin boleh kita lewatkan ataupun kita awalkan sebelum atau selepas Ramadan, maka kita lakukan. Sebagai contoh, bulan Ramadan ataupun biasanya bulan Ramadan kita shopping untuk raya. Bulan Ramadan kita buat benda-benda untuk raya. Kita buat persiapan untuk raya. Maka kita plan daripada bulan Syaban, ataupun hatta kalau kita boleh awalkan bulan Rejab, bulan Syaban ni, kita settlekan perkara-perkara untuk raya. Daripada barang-barang yang perlu dibelikan untuk anak-anak dan sebagainya, kita settlekan. Jadi bulan Ramadan itu tak perlu untuk kita bersesak-sesak berada di luar tanpa ada keperluan. Dihabiskan energi itu untuk berjalan. Baik kita habiskan energi itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pekerjaan, apa-apa yang boleh ditangguhkan, kita tangguhkan. Kita hanya lakukan yang perlu sahajalah, untuk nafkah yang perlu. Maka selainnya itu kita gunakan waktu yang ekstra untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Quran. Dan antara perkara yang dianjurkan pada bulan Ramadan juga adalah bertadarus. Bukan hanya membaca sendirian, akan tetapi kita baca bersama-sama. Satu orang baca, satu orang dengar. Sebab apa? Sebab itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila tiba bulan Ramadan, maka Nabi akan bertadarus dengan Sayyidina Jibril ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam. Maka Nabi akan baca, Jibril akan dengar, Jibril baca, Nabi akan dengar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan orang yang paling pemurah. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Quran.
maka Nabi akan bertambah-tambah sifat pemurahnya itu di bulan Ramadan apabila bertemu dengan Jibril dan bertadarus Al-Quran. Dan sewaktu menunaikan solat tarawih jangan terlalu laju sehingga kita tidak menjaga daripada rukun-rukunnya, tidak menjaga daripada perkara-perkara solatnya. Jangan sampai kita tergolong daripada orang yang kam min musallin laisa lahu min salatihi illa as-sahar wa ta'ab. Berapa ramai orang-orang yang melakukan solat tapi tidak mendapat daripada solatnya melainkan kepenatan ataupun tidak dapat berehat di waktu malam. Dia berjaga malam tapi dia tak dapat pahala apa-apa daripada solatnya kerana dia tidak solat seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga daripada solat tarawih. Kita niatkan kalau boleh tahun ini, mungkin kalau tahun-tahun lepas ada yang tertinggal, ada yang tidak komplit 23 rakaat bersama imam, kita niat tahun ni dan tahun-tahun yang seterusnya kita niat kita akan solat tarawih 23 rakaat setiap malam daripada awal Ramadan sehingga akhir. Tunjukkan kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada orang lain tapi kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Arullah min anfusikum khaira, kata Rasulullah, tunjukkanlah kepada Allah kesungguhan kamu untuk melakukan kebajikan. Falidzalika falyatanafasil mutanafisun, dan atas perkara-perkara itulah yang perlu kita berlumba-lumba untuk mendapatkan. La ilaha illallah. Maka kita pasang niat kita sebanyak mungkin, kita letakkan keazaman kita pada bulan Ramadan ini. Moga-moga ianya menjadi Ramadan yang terbaik untuk diri kita, untuk ahli keluarga kita, anak-anak kita dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian mungkin kita akan berhenti di sini dahulu. InsyaAllah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang tentang Lailatul Qadar. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan apa yang diberikan, dengan apa yang disampaikan, dan moga Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu yang bermanfaat dan berikan kita taufik untuk mengamalkan daripada ilmu tersebut. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa fa kull shar. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.